Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Insya-Allah pada hari Ahad nanti Panitia Pendidikan Islam SMK Bandaraya akan mengadakan beberapa program untuk diisi pada bulan Ramadan yang mulia nanti. InsyaAllah di sini Ustaz akan menerangkan tentang puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa seperti mana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan tentang petunjuk. Wal furqan, dan pembeza antara yang hak dan batil. Minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, maka sesiapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang nas mengenai wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, seperti mana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam rukun Islam. Bunyal Islamu ala khams, terbinanya Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa iqamis salah, mendirikan solat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wal hajj, dan mengerjakan haji. Wa sawmi ramadana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia nanti, maka kita perbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Seperti mana ayat yang Ustaz bacakan tadi, iaitu la'allakum tattaqun, moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia nanti. Dan di sini juga Ustaz ingin menjelaskan kepada para pelajar, anak-anak pelajar, tentang niat puasa. Mungkin kamu lupa tentang niat puasa. Kalau tak ingat dalam bahasa Arab, kamu boleh niat dalam bahasa apa yang kamu tahu. Kalau dalam bahasa Arabnya, seperti mana yang kita tahu, ini niatnya.
nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan, fardhu bulan Ramadan hazihi sanah, tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan di sini juga Ustaz ingin menjelaskan beberapa perkara tentang puasa. Seperti mana yang kita tahu, syarat wajib berpuasa ini ada 6 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik, yakni cukup umur. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Yang kelima, bermukim. Dan yang keenam, suci daripada haid dan juga nifas bagi wanita. Manakala syarat sah puasa, yang pertama, sila Islam. Yang kedua, berakal dan mumayyiz, tahu membezakan yang mana najis dan yang mana tidak. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Dan juga yang keempat, apabila nyata masuknya bulan Ramadan. Manakala rukun-rukun puasa, yang pertama, orang yang berpuasa. Yang kedua, berniat, seperti mana yang Ustaz jelaskan sebelum ini. Dan yang ketiga, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan seterusnya, Ustaz akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja meskipun sedikit. Jika terlupa, tidak membatalkan puasa, tetapi wajib berhenti sewaktu menyedari bahawa diri sedang berpuasa. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar haid dan nifas. Dan yang kelima, gila. Yang keenam, murtad, keluar daripada Islam. Yang ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan yang ke-8, bersetubuh, melakukan hubungan kelamin pada siang hari bulan Ramadan. Seterusnya, Ustaz akan menjelaskan tentang perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, berbuka puasa dengan buah tamar atau juadah manis yang lain. Yang ketiga, membaca doa sekurang-kurangnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, bagi engkaulah amalan puasaku ini, kepada engkau aku beriman, dan dengan rezeki engkaulah aku berpuasa. Yang keempat, melambatkan bersahur kerana ada padanya berkah. Yang kelima, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan. Yang seterusnya, sentiasa bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yang kurang bernasib baik. Yang seterusnya, menjauhkan percakapan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Yang seterusnya, mandi junub lebih awal sebelum masuknya waktu subuh. Dan di antara perkara lain, perkara-perkara sunat yang dilakukan pada bulan puasa ialah pada malamnya kita akan mengadakan solat sunat tarawih dan juga witir. Maka kita sempurnakanlah solat sunat tarawih dan juga witir seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama, sesiapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. InsyaAllah, dengan kita banyak melakukan perkara-perkara sunnah tersebut, dapat menyempurnakan lagi ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Dan di sini juga Ustaz ingin menjelaskan tentang adab-adab berpuasa. Di dalam bulan puasa ada adab-adab tertentu yang boleh kita lakukan di dalam bulan puasa. Yang pertama, menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat seperti mengumpat, fitnah, mengeji, mencela serta mengeluarkan kata-kata kesat. Yang kedua, mengelakkan dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang ketiga, menahan diri daripada mengikut kehendak nafsu. Yang keempat, bersederhana ketika berbuka dan makan sahur, atau dalam erti kata lain, mengambil makanan dalam kuantiti yang sederhana. Yang kelima, mengurangkan tidur, terutamanya pada waktu siang. Yang keenam, hendaklah sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketujuh, berazam untuk menjadikan ibadah puasa yang dilakukan itu merupakan sebaik-baik ibadah dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, sentiasa berfikir hikmah di sebalik melakukan ibadah puasa. Dan di sini Ustaz ingin menutup sedikit tausiah yang Ustaz berikan dalam kedatangan bulan Ramadan yang mulia nanti. Maka kita perbanyakkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia dan nanti dapat memberi keberkatan di dalam hidup kita, sama ada di dunia dan juga di akhiratnya nanti. Dan Ustaz sudahi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Maka sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.